Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan menemu bual Encik Ahmad Bazri Mokhtar merupakan pegawai tadbir di dalam bidang penyelidikan di Pusat Manuskrip Institut Alam dan Tamadun Melayu. Terima kasih kerana menerima jemputan saya untuk ditemu bual pada hari ini. Oleh itu, untuk soalan pertama, bolehkah Encik Bazri menerangkan serba sedikit biodata ringkas Encik? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Bazri bin Mokhtar, berasal daripada negeri Kelantan, di Kuala Krai. Saya bertugas di UKM bermula tahun 2012 sebagai pegawai penyelidik sosial. Kemudian disebabkan tuntutan pihak UKM, saya bertukar jawatan sebagai pegawai takbir. Pegawai takbir dalam kurungan sebagai penyelidikan lah. Sebab saya banyak mengurus hak ehwal penyelidikan manuskrip di Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu ATMA UKM. Sekarang saya menetap di Bandar Baru Bangi saya kira hampir 7 sehingga 8 tahun saya menetap di sini. Berikut merupakan biodata ringkas Encik Bazri. Untuk soalan seterusnya, bolehkah Encik Bazri menceritakan serba sedikit latar belakang akademik Encik? Okey, latar belakang akademik, saya bermula dengan pendidikan menengah. Saya bersekolah di sekolah menengah agama di Rahmaniah, Sekolah Menengah Agama Rahmaniah di Kuala Krai, sehingga saya mengambil peperiksaan SPM dan saya teruskan lagi dengan CJ Tinggi Pelajaran Malaysia STPM, dan saya berjaya meneruskan pengajian di peringkat tinggi di UKM, di Fakulti Pengajian Islam. Di Fakulti Pengajian Islam saya mempelajari kursus program pengajian Arab dan Tamadun Islam, dan dalam program ini saya mengkhususkan dalam bidang sejarah dan tamadun Islam di Malaysia, bermula pada tahun 2005 sehingga 2008. Selepas itu saya meneruskan kerjaya saya sebagai guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Sains Rendah MRSM di Kuala Krai selama 1 tahun, dan saya mengajar dari segi subjek sejarah dan pendidikan Islam. Kemudian selepas itu saya meneruskan sebagai pembantu penyelidik di UKM di beberapa fakulti, contohnya di Fakulti Pendidikan, Fakulti Ekonomi, Fakulti Pengajian Islam dan Fakulti Sains Sosial. Berikut merupakan latar belakang akademik Encik Bazri. Baiklah, untuk soalan seterusnya, apakah bidang kepakaran Encik Bazri sebagai pegawai tadbir dalam bidang penyelidikan di Pusat Penyelidikan Manuskrip ATMA? Okey, dalam bidang skop kerja saya banyak mengurus hal ehwal penyelidikan, hal ehwal pengurusan dan pentadbiran sebuah pusat penyelidikan dalam Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM. Di ATMA kita ada satu pusat penyelidikan dalam khusus untuk kajian manuskrip Melayu. Itu kajian naskah teks-teks yang lama yang melibatkan aksara-aksara Jawi lama, tulisan-tulisan kuno, dan tulisan-tulisan rumpun Melayu, baik bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Aceh dan bahasa-bahasa dialek-dialek tempatan di Malaysia.
Antara fungsi Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu ATMA UKM adalah sebagai pusat bertindak sebagai pusat penyelidikan kepada manuskrip itu sendiri. Kami di pusat akan membuat penyelidikan by project tentang naskah-naskah manuskrip Melayu, tak kira apa bidang, tentang sastra tradisional, tentang pelbagai bidang ilmu, baik sains dan teknologi, tentang ilmu-ilmu tradisional Melayu lama. Jadi kami membongkarkan balik, mengeluarkan balik ilmu-ilmu tradisi Melayu ini untuk diketengahkan dalam pelbagai medium lah, antaranya penerbitan buku, jurnal, penulisan-penulisan popular untuk kita melestarikan ilmu, tradisi ilmu Melayu dahulu untuk kita aplikasikan ilmu dahulu ke dalam zaman sekarang. Contohnya tentang ilmu-ilmu kitab tip, manuskrip perubatan Melayu. Contohnya adalah yang mana orang-orang Melayu dahulu telah mendahului pemikiran mereka dari segi cara-cara, kaedah-kaedah untuk mengubati merawat sakit, penyakit-penyakit pada masa ketika dahulu. Dan contohnya lain lagi adalah contoh manuskrip-manuskrip yang membuat tentang petua-petua membuat rumah. Bagaimana orang Melayu telah ada wujud ilmu tersebut melalui catatan-catatan tersebut dalam manuskrip, tentang bagaimana orang Melayu membuat rumah mengikut kesesuaian alam, kesesuaian setempat, budaya setempat, dan mengikut acuan alam Melayu. Jadi amat menarik kajian-kajian naskah-naskah manuskrip Melayu untuk kita ketengahkan kepada generasi sekarang, kepada pelajar masa kini, dan kepada untuk pengajian-pengajian lanjutan, master, PhD, dan projek-projek penyelidikan dengan kerjasama pelbagai pihak. Saya fikir manuskrip Melayu ini penting sebagai sumber ilmu watan masyarakat Melayu di Malaysia maupun di luar Malaysia. Baiklah, berikut merupakan bidang kepakaran Encik Bazri di Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu ATMA yang mengetengahkan penyelidikan manuskrip terdahulu. Oleh itu, untuk soalan seterusnya, apakah penglibatan Encik Bazri di dalam UKM maupun di luar UKM? Okey, untuk kegiatan dan pelibatan kita di Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu banyak melakukan aktiviti dan kegiatan tahunan lah. Antaranya contohnya bengkel-bengkel penataran manuskrip, bengkel-bengkel filologi, bengkel-bengkel kolegi, antara yang sebagai latihan asas kepada bakal penyelidik, kepada para pelajar untuk memasuki ruang lingkup penyelidikan manuskrip alam Melayu. Jadi pusat kami sendiri mengajukan beberapa bengkel, kursus, seminar, dan diskusi, program-program bedah manuskrip kan. Jadi seterusnya penganjuran manuskrip, penganjuran seminar antarabangsa manuskrip Melayu. Kami akan jemput beberapa penglibatan daripada tokoh-tokoh pengkaji manuskrip di seluruh dunia. Antaranya contohnya Datuk Dr. Annabel Tegalu daripada British Library, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia. Seterusnya lagi kami sendiri membuat kajian lapangan di beberapa jabatan atau agensi kerajaan yang menyimpan
manuskrip Melayu. Contohnya di muzium, Muzium Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Pusat Kebahasaan Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi mana-mana pelajar, mana-mana bakal penyelidik tu, kami akan membawa mereka dan memberi panduan dan tujuan ajar dalam seluk-beluk hak ehwal penyelidikan manuskrip alam Melayu. Kami juga membuat kajian-kajian yang perkatalogan. Contohnya kami turun di sesebuah institusi yang meminta perkhidmatan kami untuk melakukan penyelidikan untuk menghasilkan perkatalogan manuskrip Melayu. Contohnya di Yayasan Warisan Johor dan beberapa agensi lain lagi lah. Selain itu, sedikit sebanyak pelibatan kami di luar negara adalah melibatkan kajian-kajian tokoh intelektual alam Melayu atau ulama alam Melayu, seperti di Sumatera Barat. Kami membuat penyelidikan tentang Hamka dari segi kajian biografi, penerbitan mereka, dan kajian-kajian tentang pemikiran Buya Hamka. Di samping kami membuat kajian secara perbandingan dengan tokoh Zakbar di Negeri Sembilan, salah antaranya. Wow, terlalu banyak penglibatan Encik Bazri di dalam UKM dan di luar negara dalam memartabatkan manuskrip alam Melayu. Oleh itu, soalan seterusnya, sebagai kaki tangan ATMA, apakah pendapat Encik Bazri dalam segi buku atau bahan yang perlu ada atau ditambah di PATMA ini? Okey, baik. Saya tengok beberapa fungsi perpustakaan PATMA, Perpustakaan Alam Melayu, yang menyokong kepada ATMA sebagai pusat penyelidikan. Jadi perlu mengemaskini atau sumber-sumber data-data, buku-buku terkini, ataupun buku-buku asas, buku pengantar dalam tujahan bidang di ATMA atau dalam skop pengajian alam Melayu. Contohnya tentang sains dan teknologi alam Melayu, kajian-kajian yang melibatkan tentang seni bina, teknologi, perubatan. Itu saya fikir pihak PATMA perlu tengok, mengemaskini dari masa ke semasa, untuk bertujuan adalah untuk memberi panduan rujukan kepada pelajar-pelajar siswasah UKM. Terima kasih atas pendapat Encik Bazri sebentar tadi. Oleh itu, untuk soalan seterusnya, sejauh manakah perkhidmatan atau koleksi di PATMA dapat membantu penyelidikan Encik Bazri? Okey, baik. Dari segi perkhidmatan, kami berpuas hati yang telah diberikan oleh pihak PATMA dari segi pinjaman, dari segi bantuan mencari bahan sumber rujukan, staf-staf sedia menolong, mesra membantu. Dan dari segi koleksi, saya tengok perpustakaan PATMA adalah antara yang terbaik dari segi koleksi pengajian alam Melayu. Bahan-bahan sumber rujukan asas, saya fikir sudah memenuhi untuk kajian berkaitan tentang alam Melayu. Selain itu, apa yang menarik di koleksi di PATMA ini adalah dia banyak tentang koleksi-koleksi tokoh akademik. Contohnya N.A. Halim, koleksi-koleksi profesor-profesor yang dalam bidang pengajian Melayu. Contohnya mantan-mantan fellow ATMA sendiri, atau mantan-mantan pensyarah profesor
bidan Pensuratan Melayu atau pengajian Melayu di UKM. Contohnya Profesor Din Chomi, Profesor Datuk Teo Kok Sion, Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin. Selain itu juga Patma memberi kemudahan untuk rujukan berkaitan tentang sumber rujukan litograf, cetakan batu, buku-buku kitab Jawi yang lama, yang di tempat yang lain tiada. Saya fikir Patma masih menyimpan dan memberi rujukan kepada para pelajar semua. Saya fikir para pelajar dan para penyelidik di luar perlu datang berkunjung di Patma. Baiklah, untuk soalan seterusnya, apakah pandangan Encik Bazri tentang pegawai dan kaki tangan yang memberi perkhidmatan di Patma? Saya berpandangan bahawa pengurusan dan kaki tangan Patma amat memberi perkhidmatan yang terbaik. Saya tengok macam mantan ketua Patma terdahulu Encik Syahrudin amat memberi mempelawa dan memberi perkhidmatan yang membantu dalam para penyelidik, para fellow dan para pegawai untuk dapatkan sumber data, buku-buku untuk pinjaman atau fotokopi. Amat saya fikir membantulah daripada staf ketua sampailah staf kaki tangan sokongan. Terutamanya saya banyak meminjam koleksi padat. Koleksi padat ni koleksi yang lama-lama dan tiada di rak. Cuma dia ada dalam koleksi yang disimpan khas. Jadi para kaki tangan amat membantu. Dalam masa 2 sejam sudah dapat dah. Terima kasih atas pandangan Encik Bazri tentang pegawai dan kaki tangan di Patma ini. Untuk soalan seterusnya, antara aktiviti penambahbaikan Patma sejak tahun 2020 hingga 2022 ialah program Bicara Tokoh Atma. Jadi, apa pandangan tentang program ini? Dan sejauh mana ianya dapat mempromosi perkhidmatan Patma dan juga kolaborasi Patma dengan Atma dan lain-lain PTJ di UKM dan agensi luar. Alhamdulillah, saya berpandangan dan saya melihat program Bicara Tokoh Patma. Atma ni adalah satu platform yang perlu diteruskan sepanjang masa. Maksudnya ia adalah satu kegiatan promosi, bukan setakat kepada bahan sumber koleksi di Patma sahaja, tapi mempromosi tentang tokoh penyelidik semasa sekarang dalam bidang tujahan masing-masing, baik dalam ruang lingkup pengkajian dan pengajian alam Melayu. Yang kita boleh tengok contohnya orang kaji tentang seni bina Melayu, contoh teknologi Melayu kan, tentang perubatan Melayu, tentang astronomi masyarakat alam Melayu, dan banyak lagi. Saya fikir Patma boleh teruskan dengan menjemput para penyelidik di luar sana, tidak terbatas kepada staf warga UKM saja, dan boleh kita jemput profesor, pakar-pakar dalam bidang pengajian Melayu yang berkhidmat di luar maupun luar negara. Dan saya tengok kegiatan program ini adalah satu promosi untuk kita menarik para pelajar dan para penyelidik, para pensyarah dalam di luar bidang pengajian Melayu. Contohnya pensyarah tersebut adalah tentang seni bina, pensyarah tersebut tentang sains dan teknologi kan, pasal tumbuh-tumbuhan. Tapi masa yang sama diorang ni tidak dapat info tentang
bahan-bahan sumber data berkaitan tentang data-data tentang bidang masing-masing lah. Jadi saya tengok macam ini adalah satu program untuk menarik penyelidik luar, para pelajar luar bidang Melayu, mengajar Melayu, untuk sama-sama kita mengintegrasikan kolaborasi untuk pembangunan ilmu dan alam Melayu ini. Terima kasih atas pandangan Encik Bazri tentang program Bicara Tokoh Atma tersebut itu ya. Oleh itu, soalan terakhir daripada saya, apakah pandangan dan harapan Encik Bazri kepada Perpustakaan Atma? Okey, baik. Pandangan saya adalah berkaitan tentang peranan Patma itu adalah boleh ditambah baiklah, ditambah baik yang sedia ada dengan mengemaskini membuat promosi kewujudan atau dengan koleksi-koleksi bahan-bahan tentang alam Melayu ni kepada pihak luar, media sosial, kepada masyarakat luar, untuk kita kembalikan budaya menyelidik, budaya membaca masyarakat kita hari ini. Maknanya sekurang-kurangnya anak bangsa kita mengenali ilmu-ilmu alam Melayu ini sendiri. Saya fikir tugas ini, peranan ini mesti terus diteruskan dengan mengambil faktor-faktor yang terkini lah, contohnya media massa, video dalam pelbagai cara lah. Dan harapan saya tengok maknanya Fatma selalu menjadi pendokong kepada Institut Atma ini untuk kombinasi dalam menyediakan ruang perkhidmatan kepada masyarakat lah, pelajar, dan untuk servis kepada UKM, untuk kita sediakan data-data, sumber-sumber maklumat dan rujukan kepada para pelajar. Jadi harapannya adalah perlu mengambil langkah memenuhi sumber-sumber data yang terkini lah, yang untuk dalam bidang pengajar Melayu. Baiklah, itu sahaja sesi temu bual kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Bazri Mokhtar kerana meluangkan masa untuk ditemu bual saya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pada kali ini, apakah sedikit kata-kata Encik Bazri kepada Patma? Okey. Semoga Perpustakaan Alam Data Benda Melayu Patma UKM merayakan fungsi melestarikan fungsi Patma ni, khususnya dalam menyediakan perkhidmatan bahan-bahan dan rujukan pengajian penyelidikan berkaitan tentang alam Melayu kepada semua warga UKM dan kepada semua warga luar UKM dan Malaysia amnya.